Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Bertemu kembali bersama Cikgu Fidah untuk subjek Bahasa Melayu tahun 4 pada minggu ini. Cikgu mendoakan murid-murid berada dalam keadaan sihat sejahtera dan sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Baiklah murid-murid, tema kita pada hari ini iaitu tema kemasyarakatan, unit 1 jiran tetangga. Aspek yang kita akan gunakan pada hari ini iaitu aspek seni bahasa. Standard kandungan pelajaran kita pada hari ini iaitu 4.1, mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastra. Standard pembelajaran pula 4.1.1 iaitu bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa. Murid-murid, sila buka buku teks Bahasa Melayu tahun 4 halaman 5. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah program kebun komuniti. Aspek seni bahasa. Aktiviti pelajaran kita pada hari ini bercerita dan mengujarkan dialog dengan menggunakan peribahasa. Okey, sebelum kita lanjut pergi pada gambar dan bahan yang diberikan, cikgu perkenalkan dengan kamu apakah itu peribahasa. Okey, terdapat juga kamus poket di halaman 5. Adakah murid-murid mengingati apakah itu peribahasa? Peribahasa ialah ayat atau kumpulan kata yang tetap susunannya dan mempunyai maksud tertentu dengan tujuan memberi nasihat, pengajaran, teguran, sindiran dan lain-lain. Di dalam peribahasa terdapat 6 kategori. Simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan, bandingan semacam, dan kata-kata hikmat. Mari kita pergi lebih mendalam apakah maksud setiap kategori dalam peribahasa. Kategori pertama, simpulan bahasa. Simpulan bahasa bermaksud gabungan dua perkataan yang membawa maksud tertentu. Contoh peribahasa, ada bakat. Ada bakat, 1, 2. Gabungan dua perkataan. Ada bakat bermaksud mempunyai keupayaan. Contoh yang kedua, anak emas. Anak emas membawa maksud anak yang sangat disayangi oleh keluarga. Kategori kedua, perumpamaan. Perumpamaan ialah susunan kata paling indah, kemas, ringkas serta mempunyai maksud tersirat. Perumpamaan mesti di hadapan ayatnya ada kata kunci iaitu bagai, umpama, laksana, seperti dan ibarat. Contoh perumpamaan yang cikgu berikan, 1. Seperti anjing dengan kucing. Kata kuncinya adalah seperti. Maksudnya, adik-beradik yang suka bergaduh. Perumpamaan kedua, bagai itik pulang petang. Jadi kata kuncinya adalah bagai. Okey, ada bagai. Maksudnya, berjalan lambat sekali. Jadi kalau yang lambat-lambat berjalan tu kita boleh panggil dia bagai itik pulang petang. Kategori ketiga, pepatah. Pepatah ialah peribahasa berangkap yang biasanya terdapat pengulangan kata yang berperanan sebagai penegasan atau sebagai unsur pengajaran yang hendak disampaikan. Ada pengulangan kata. Contoh yang cikgu beri, diam-diam ubi berisi, diam-diam besi berkarat. Jadi pengulangan kata di diam. Diam-diam, diam-diam. Itu adalah penegasan untuk diam.
Ada orang diam tetapi melakukan sesuatu kerja yang berfaedah. Namun, ada orang yang diam tidak melakukan apa-apa. Kategori keempat ialah bidalan. Bidalan ialah ungkapan yang mengandungi nasihat dan pengajaran. Biasanya bidalan ini adalah tutur kata yang biasa diucapkan dalam kalangan masyarakat setempat kita. Contoh bidalan, ada udang di sebalik batu, yang membawa maksud ada motif tersembunyi di sebalik perbuatan. Contoh bidalan kedua, biar genting, jangan putus, iaitu biar rugi sedikit, jangan rugi banyak. Kategori kelima ialah bandingan semacam. Bandingan semacam ialah bahasa kiasan yang digunakan untuk membandingkan perilaku, perangai atau sifat seseorang dengan sesuatu yang dibandingkan. Contoh bandingan semacam, bebas sebagai burung, iaitu yang membawa maksud sangat bebas. Contoh bandingan semacam yang kedua, berani seperti harimau, yang membawa maksud sangat berani. Walaupun dalam bandingan semacam ada perkataan bagai dan seperti, tetapi perlu diingat kerana cikgu memberitahu tadi bahawa bagai dan seperti mesti letak di hadapan untuk jadikan dia perumpamaan. Dan kategori terakhir ialah kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat ialah kata-kata yang mengandungi pengertian, pengajaran atau falsafah yang berguna, ringkas tetapi bernas dan mudah disebut. Contoh kata-kata hikmat yang biasa kita dengar, jimat cermat membawa berkat, iaitu sikap berjimat akan mendatangkan faedah. Contoh kedua, masa itu emas, yang membawa maksud masa itu sangat berharga. Baiklah murid-murid, telah mengenali apakah itu peribahasa. Jika kita lihat perkataan yang telah diwarnakan dengan warna merah ini dalam dialog berwarna merah, semuanya ada dua perkataan yang digabungkan. Jadi bolehlah kita katakan bahawa peribahasa kita pada hari ini ialah simpulan bahasa. Gabungan dua perkataan yang membawa maksud tertentu. Baiklah murid-murid, mari kita bersama-sama membacakan dialog yang terdapat dalam halaman 5. Program kebun komuniti. Encik Husin membawa anaknya Hadif dan Hajar ke kebun komuniti di kawasan perumahan mereka. Jadi, satu hari Encik Husin membawa Hadif dan Hajar pergi ke kebun komuniti yang terdapat di kawasan perumahan tempat mereka tinggal. Baiklah, kita baca dialog pertama Encik Husin. Gambar pertama, Encik Husin berkata kepada anak-anaknya. Penduduk Taman Impian ini ambil berat tentang kebun komuniti. Encik Husin membawa anaknya Hajar dan Hadif melihat penduduk Taman Impian sedang berkebun di kebun komuniti. Okay. Gambar kedua. Setelah meneliti, ada yang mencangkul, membuat batas, ada yang menyiram, ada yang merumput. Jadi Hajar pun telah berkata kepada Encik Husin dan Hadif, saya kagum melihat mereka berganding bahu mengusahakan kebun ini. Okey. Hajar berasa kagum dengan penduduk Taman Impian. Okay, gambar ketiga. Gambar ketiga, terdapat seorang perempuan sedang menuai hasil atas usaha yang telah dilakukannya. Okey. Nampak seorang perempuan sedang memetik kacang panjang dan mengisinya ke dalam raga. Okey. Simpulan bahasa yang diberikan adalah besar hati dan mandi peluh. Okey, apakah yang akan kita buat dengan besar hati dan mandi peluh? Gambar keempat,
Simpulan bahasa yang diberikan adalah sekangkang kera dan menambat hati. Ni. Sekangkang kera, okey, kawasan kebun yang kecil. Okey. Baiklah murid-murid. Sebelum kita pergi pada aktiviti bercerita, tugasan pertama kamu ialah memberikan maksud simpulan bahasa yang terdapat pada halaman 5. Terdapat 6 simpulan bahasa. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Baiklah. Apa itu ambil berat? Ambil berat ialah mengambil tahu. Berganding bahu. Berganding bahu mengusahakan kebun, maksudnya bekerja bersama-sama atau bekerja sama. Okey, berganding bahu, bekerja sama. Frasa yang selalu kita gunakan. Simpulan bahasa yang ketiga, besar hati. Besar hati bermaksud gembira atau suka. Simpulan bahasa yang keempat, mandi peluh. Mandi peluh, apakah itu mandi peluh? Iaitu bekerja dengan kuat. Yang kelima, sekangkang kera. Maksudnya kawasan sempit dan tidak luas. Kawasan sekangkang kera, kalau tengok ni, kawasan ni kecil saja tetapi dimanfaatkan dengan baik. Okey, dan akhir sekali, menambat hati, iaitu memikat hati. Tugasan kamu pada hari ini ialah ada 2, latihan 1 dan latihan 2. Memberi maksud berdasarkan peribahasa yang terdapat dalam buku teks halaman 5. Ada 6 simpulan bahasa. Ambil berat, apa maksudnya? Samalah sampai ke 6. Latihan kedua, bercerita dengan menggunakan peribahasa. 2 gambar itu telah saya beri contoh. Mari kita baca apakah yang saya tulis. Pada suatu hari, Encik Husin membawa anaknya, Hadif dan Hajar, ke kebun komuniti. Di sana, Encik Husin bercerita kepada anak-anaknya bahawa penduduk Taman Impian sangat mengambil berat terhadap kebun komuniti mereka. Okey, ini gambar pertama. Okey. Ini gambar pertama untuk perenggan pertama. Okey. Sebenarnya perenggan pertama ni daripada sini. Jadi, saya sambung sedikit. Perenggan kedua. Semasa di sana, Hajar telah meluahkan rasa kagumnya kepada Encik Husin dan Hadif kerana penduduk Taman Impian berganding bahu dalam menjayakan program tersebut. Baik, tugasan kamu pada kali ini, kamu diminta menyambung. Okey, perenggan ketiga menggunakan peribahasa besar hati dan mandi peluh. Perenggan ketiga berdasarkan gambar. Sila sambung tugasan untuk besar hati dan mandi peluh. Perenggan keempat menggunakan peribahasa sekangkang kera dan menambat hati. Setelah selesai tugasan kamu, sila hantar tugasan kamu melalui aplikasi WhatsApp kepada saya secara peribadi. Sebarang soalan bolehlah diajukan kepada saya pada bila-bila masa. Semoga kita bertemu kembali pada minggu hadapan. Cikgu doakan murid-murid sentiasa berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.